Saya suka sebagai pembangkang, sebagai MP Pakatan Rakyat, kita mahu semua dasar-dasar pembangunan projek-projek kerajaan berjaya. Sebab apa? Kalau berjaya, rakyat mendapat kesejahteraannya. Kalau tidak, rakyat yang derita. Kalau kita ambil alih kerajaan pun, kita mahu kerajaan yang bukan bankrupt, kerajaan yang ada kewangan. Tapi bila saya perhatikan, betul-betul ke ia boleh dilaksanakan satu hal. Dan daripada 131 tadi, hanya 7 je. Yang lain tu pandai-pandai dalam 10 tahun nanti. Nah, kita baru didedahkan dengan hakikat bahawa negara mengalami 81% penurunan FDI. Yang masuk 2009 hanya mengikut WIR, World Investment Report, United Nations UNCTAD, hanya 4.24 bilion. Itu saja yang masuk dalam tahun 2009. Yang keluar 24 bilion. Maknanya net outflow, maknanya lebih banyak keluar daripada masuk. Nah, kalau begitulah sifatnya dan itulah hakikatnya, kita nak tahu, nak tanya kerajaan, nak tanya Najib, apa dia langkah-langkah yang konkret betul-betul yang akan dapat menggamit pelaburan, sama ada pelaburan daripada tempatan maupun pelaburan yang datang daripada FDI, daripada pelaburan langsung asing. Nah, ini round pertama komentar saya. Memanglah kita suka 131 projek, 60 BOs, peluang bisnes dalam 12 NKEA. Tapi bila kita perhatikan sungguh-sungguh, beza tau, saya nak sebut ni, beza daripada dasar-dasar yang lain. Dulu kita ada IMP, Industrial Master Plan, IMP 1, IMP 2, IMP 2 paling hebat saya tengok, IMP 3. Dulu kita ada Outline Perspective Plan, RJPP, rangka jangka panjang, rangka jauh. Kesemua ini adalah blueprint-blueprint yang saya rasa jauh lebih hebat daripada hanya model ekonomi baru yang baru disebut-sebut dah di-attack oleh perkasa, baru disebut-sebut dah di-attack oleh Tun. 2 langkah kita ke depan, selangkah kita belakang, silap-silap 3 langkah ke belakang. Kemudian ETP ni, Economic Transformation Program ni, program peralihan ekonomi ni, sebenarnya dia tak berdiri sendiri. Dia adalah bahagian kedua daripada model ekonomi baru. Model ekonomi baru pun tak diperjelaskan kepada rakyat dengan baik, dengan tuntas, dengan muktamad. Macam mana nak datang satu program? Kalau maksudnya, saya bertanya, apa yang nak dicapai dengan ATP? Kalau kita bariskan 131 projek, memanglah cantik, memanglah hebat. Tapi will we be better off? Apakah rakyat dan negara akan lebih baik? Akan lebih maju, lebih sejahtera? Kalau kita tidak punya satu pemikiran model dan yang dikatakan pendekatan ekonomi untuk mengalih ataupun untuk mengeluarkan kita daripada apa yang dikatakan perangkap transformasi tadi, perangkap income pendapatan middle income trap itu, perangkap pendapatan sederhana rendah. Itu satu. Keduanya, yang paling penting adalah untuk kita lonjakkan daripada itu satu. Keduanya daripada kegiatan-kegiatan industri yang bersifat low value ataupun nilai tambah rendah kepada satu yang bersifat nilai tambah yang tinggi. Akhir sekali, kesemua ini akan tergantung dengan satu perkara. Bukan hanya dengan dana, nak datang daripada swasta ke, nak datang daripada kerajaan ke, bukan hanya itu. Paling penting adalah human capital, human resource, workforce yang sepatutnya telah ada untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dikatakan knowledge based industry ataupun kegiatan industri yang bersifatnya intensif pengetahuan, bukannya construction, bukannya plantation, bukannya buat jalan, bukan brick and mortar macam itu lama punya isu lah, itu lama punya order. Najib cakap semua ini, kita terperangkap dengan human capital yang tidak saya boleh terangkan macam mana kita berbeza dengan Korea Selatan, Taiwan, Singapura. Human resource mereka jauh lebih hebat. Nah, kita terlalu banyak telah melaburkan dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur itu. Kita keciciran dalam hal ini. Tiba-tiba bila nak ada kononnya economy transformation program ni, kita terperangkap the bottleneck, the greatest bottleneck, kekangan paling utama adalah human resource. Dan itu tidak boleh kita lakukan dalam masa semalam dua. Dia makan dakat untuk melahirkan ini. Sebab itu sekarang mereka bercakap tentang talent corporation.
Sebab apa? Nak melonjak, nak ambil, nak bawa balik yang luar, nak itu pun orang tak nak datang. Sebab apa? Orang tak datang kerana insentif je. Sekarang ni orang nak tengok quality of life. Sini adakah demokrasi? Sini adakah kebebasan? Sini adakah the quality of life? Kalau dengan bigotry, dengan rasisme, dengan perkauman yang begini, tak ke orang ni datang? This is talking. Sebab kita berlumba dengan negara-negara lain. Itu round pertama saya. Kita masih lagi banyak perbincangan mengenai Economic Transformation Program ataupun ETP. Tetapi kita berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama Fokus Berita. Kita sambung perbincangan ETP bersama dengan Yang Berhormat Ahli Parlimen Indra Mahkota, YB Azad Ismail, dan juga Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Selangor, Dr. Zulkifli Ahmad. Dr. Zul bercakap mengenai beberapa cabaran yang dihadapi oleh dalam pelaksanaan ETP ni. Antaranya ialah dana. Terutamanya dana yang datangnya daripada sektor swasta. Dua ialah kekangan human resource ataupun sumber manusia yang mahir ni. Jadi dalam kekangan ni, adakah pada pendapat YB Azal lah, ETP ni sebenarnya boleh take off the ground lah dalam keadaan suasana ekonomi, ditambah pula dengan suasana ekonomi yang lembab dan agak perlahan ini? Kita ada dua matlamat yang paling asas. Kalau perkataan serampang dua mata tu kita boleh ulang semula sebagaimana yang pernah diguna dalam DAB dulu, dia masih lagi berakar umbi kepada perkara yang sama. Tapi saya nak tegaskan di sini, antara motif yang nak dicapai oleh pentadbiran politik negara kita sekarang bukannya seperti yang Dr. Zul tekankan tadi. Kita nak kepada kepada the noble idea of this transformation. Maknanya kita semua nak berharap supaya pelan transformasi ini berlaku secara betul. Kerana terlalu lama rakyat kita menunggu kepada satu pelan yang betul-betul mengubah nasib rakyat kita daripada suasana 50 tahun dulu, 53 tahun kepada satu suasana baru. Itu adalah satu yang dinanti-nantikan. Peralihan itu secara total, secara betul. Tetapi asasnya nampak sekarang, yang nak dicapai oleh pemimpin negara kita sekarang ialah untuk mencapai transformasi di dalam bentuk kepercayaan politik. Sebab itu lahirnya slogan, lahirnya pelan-pelan, lahirnya orang kata moto-moto baru, simbol baru, termasuk menggunakan GTP, ETP, kemudian model baru ekonomi yang dulu dinamakan model ekonomi baru. Kemudian dia letak NKRA, dia letak KPI, segala macam, menghasilkan satu confusion yang maha hebat, sehingga sekarang tidak ada satu institusi yang tepat mewakili kerajaan untuk memberi penerangan. Sebab tu saya mulakan tadi kata, sehinggakan institusi yang sepatutnya menyokong polisi ini, iaitu UMNO sendiri, telah dilihat mengkritik dan cuba untuk memperlekehkan dasar ini. Orang mereka sendiri telah dilihat menyerang mereka sendiri. Itu tak termasuk mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan kuncu-kuncunya memang menyerang habis-habisan di atas dasar kerana kononnya tidak ada satu perkhususan atau tumpuan diberi khusus kepada nasib orang Melayu dan Bumiputera. Mereka perkasa juga terlalu orang kata terlalu kritis terhadap isu ni kerana mereka rasa itu ada peluang untuk meraih kepentingan atau sokongan politik semata-mata. Tetapi di manakah tinggalnya kuasa ataupun force untuk menjayakan transformasi? Ini adalah satu nasib yang mesti kita tentukan, kerana Allah minta kita supaya mengubah nasib di tangan kita sendiri. Yang kita semata-mata berdoa semata-mata. Kita perlu, orang kata, perlu bertawakal dengan usaha kita. Dan saya lihat antara pemimpin yang bersungguh-sungguh untuk memikirkan, untuk melihat dan menganalisis perkara ini, nampak gaya setakat ini datang daripada kepimpinan di Parlimen Pakatan Rakyat. Seperti apa yang Dr. Zul sebutkan tadi, sebenarnya itu merangkumi satu pelan yang begitu besar untuk diteliti. Dr. Zul bariskan beberapa 131 dan analisis telah ada di situ. Daripada 131 menjurus kepada hanya 7. Ini analisis yang telah menjangkau 2-3 tahun akan datang.